Sebab tu mereka sangat takut apabila ada orang yang mendedahkan perkara ini. Oleh sebab itu saya merasakan di zaman mutakhir inilah, sekitar kurun 19, kurun 20, tidak ada orang yang lebih banyak ataupun lebih berkesan mendedahkan kepalsuan Syiah ini selain daripada Syahid Ehsan Ilahi Zahir, Ustaz Ehsan Ilahi Zahir, yang dibunuh di Karachi. Jadi Ustaz Ehsan ni dia fatwa kitab yang besar yang saya khusus sunnah wal bait, Syiah wal bait, Syiah wal Quran sebagainya, Syiah wal Tashayyuh. Jadi kitab-kitab Ehsan ni khususnya yang kecil tu, yang asas itu Syiah wal Sunnah ini tersebar beratus ribu ke seluruh dunia. Diterjemah dalam pelbagai bahasa. Jadi orang Syiah dah gempar dengan ini. Dan dalam sebuah bukunya, Ustaz Ehsan menulis, dia kata semasa di Madinah, orang Syiah, ulama Syiah datang jumpa dia. Mereka mengatakan kepada Ustaz Ehsan, ya Ehsan, di mana-mana orang berkatakan tentang buku kamu. Jadi kamu kena bakar semua buku-buku kamu itu. Jadi Ehsan cabar mereka, kamu boleh sebut tak satu kalimah pun yang aku sebut tentang kamu tidak ada dalam kitab-kitab pegangan kamu. Kalau ada, buktikan. Memang dia ambil semua daripada kitab-kitab. Sebab Ehsan ni menulis sangat dakik, sangat halus. Kitab tu bersafhah. Bukan nama kitab saja, halaman pun ada. Dan dia membaca selain daripada bahasa Arab, kerana dia kelulusan Madinah, English. Urdu sekarang dia adalah Pakistani dan Parsi. Ini 4 bahasa penting yang Syiah, buku-buku Syiah selain daripada bahasa Arab, ada tulis dalam bahasa Urdu dan juga bahasa Parsi. Jadi Syiah tidak boleh berlindung, orang kata sesayap semut pun selai daripada pendedahan Ustaz Ehsan. Saya banyak memanfaatkan pada buku beliau. Dan beliau dibunuh di Karachi dalam tahun 70-an. Diletupkan dalam satu majlis ceramah macam ini, diletupkan bom yang agak kuat, menguntuhkan tempat itu sehingga 18 orang terbunuh. Beliau dibawa ke Saudi Arabia dan meninggal dunia. Jadi inilah kerja Syiah yang disebut oleh Sayyidina Ali jahat kotor. Kerja jahat dan kotor. Jadi Syiah cukup takut pendedahan. Takut. Bila yang kita buat di bawah ni pun, yang majlis Jabatan Agama buat ni pun, kelang kabut orang dia datang duduk kau sana kau sini. Dia takut pendedahan, dia takut. Sebab musang ni dia kena bekerja dalam gelap. Kalau terang-terang ni dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia pakai bulu ayam pun tak boleh kan. Orang Melayu je cakap musang bulu ayam. Tak ada. Bila didedahkan tu dia cukup takut. Dan saya sebenarnya tim yang hari ni pun saya jumpa sahabat-sahabat kita tahun 85. Zanudin, Dr. Nordin, Dr. Sabri pada tadi, dia belum doktor yang waktu itu, dan Ustaz Muhammad. Semua kami telah membuat seminar tahun 85 lagi, berperang. Waktu itu kerajaan tak nampak sebenarnya. Bila kami buat pun ada yang pihak Jabatan Agama JAKIM pun tak apa setuju sebab takut pecah. Sebab mereka tak nampak. Tapi Alhamdulillah hari ini dah nampak. Jadi kita buat. Dan saya macam diugut oleh salah seorang Syiah Melayu yang kerja di pejabat di kedutaan Iran. Dia call saya, Ustaz, dia kata, Ustaz, nama apa rupa? Dia jadi saudagar buah tamar. Saya baca dalam Sahabat dulu, Ustaz, ni kawan ni. Saudagar buah tamar, sebab ulama Maliki Iran tu, saya lupa nama dia lah. Dia call, dia kata, Ustaz, saya masa tu dia pesyarah UKM, saya ni Syiah yang tadi dia kata moderate, Syiah yang moderate. Jadi tapi ada kawan-kawan saya yang agak ekstrim. Dia kata kalau apa yang berlaku pada Ustaz saya tak tahu jawab lah. Jadi seolah ugut lah tu kan. Jadi saya kata Osman baru ingat. Bila saya ingat Osman, ini masalah akidah bagi saya, dan kalau saya takut saya tidak akan buat kerja ni. Saya cakap itu ya. Osman apa dia? Betul Osman. Ya Osman. Osman. Ingatlah, tak tahu ada lagi. Tapi hari itu saya baca dalam sahabat dia jadi tokeh buah tamar.
Iran bagi dia peluang. Tak tahu lah. Hakikatnya kalau kita nak bagi kesimpulan dulu, baru kita rinci-rinci. Kesimpulannya saya cukup setuju, kesimpulan yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Muhammad Al-Zubair. Ini juga kitab yang terbaru saya beli lah. Banyak kita kata betul, alhamdulillah, carilah. Dulu tak banyak. Az-Zubairi mengenai golongan ini, sebenarnya kitanya Izhabu fa'antumur rafidah. Dia ada sekitab macam tu. Dia sebut begini dan ini sebenarnya. Kata beliau, wa syi'atur rafidah hum firqatun min a'da'il Islam. Tazaharu bi mahabbati ahli al-bait kadhiban wa dhura. Wa da'u an-nasa lit-tashayyu'i fihim. Wa nasabu ila ahli al-bait ma lam yaqulu wa rawu anhum ma lam yaf'alu. Ini hakikat. Ini khulasah sebenarnya. Syiah Rafidah sebenarnya perkataan istilah term yang tepat untuk mereka ini adalah Rafidah. Rafidah sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i menggunakan Rafidah, ulama-ulama sebelum menggunakan Rafidah. Kerana Syiah itu agak memberikan satu kredit kepada mereka. Syiah ini seolahnya pengikut Sayyidina Ali, sebenarnya tidak. Dakwaan. Firqatun min a'da'il Islam, satu puak firqah daripada musuh-musuh Islam. Ini yang tepat. Ini sebenarnya yang mereka buat sekarang ni. Tazaharu bi mahabbati ahli al-bait kadhiban wa dhura. Berpura-pura kasih kepada ahlul bait dan menyeru manusia kepada tasyayyu' kepada ahlul bait, dan mereka menisbahkan kepada ahlul bait kalam perkataan yang mengkata-kata. Jadi riwayat mereka semua palsu. Ya, mereka semua palsu. Yang dikatakan Abu Abdullah itu semuanya palsu. Sebab kalau saya ada baca kitab Tawsiq Sunnah antara Syiah dan Tawsiq Sunnah antara Syiah wa Ahlussunnah. Satu kitab yang tesis PhD besar, agak baik. Kitab yang paling asas yang Bukhari mereka itu Al-Kahfi itu. Mereka hadis ini dia boleh beranak cucu. Maksud beranak cucu ni, kitab ni lahir di zaman mula dicetak lah, keluar di sini. Sekian banyak ribu hadis kan. Lepas tu bila kemudian pula lahir kemudian pula kitab yang sama, lebih pula bilangan tu, banyak lagi. Mana macam ada factory, masnak yang duk produce hadis-hadis ni memang hakikatnya pun dah palsu dah. Jadi dia beranak-ranak. Hadis kalau kita hadis Bukhari tu dah berapa puluh ribu tu, banyak tu lah, sampai bila apa kan. Dia berubah. Jadi maknanya pemalsuan hadis ni berterusan selepas Al-Kulaini mati. Al-Kahfi itu disebabkan Al-Kulaini, Bukhari mereka lah Kulaini. Dia ada 4 kitab yang asas. Kadang-kadang kita tak tahu musuh. Ini masalahnya kita wali sunnah tak pernah dengar pun kitab-kitab mereka. Sedangkan mereka baca semua kitab-kitab kita. Mereka boleh kelentung. Kita tak tahu. Al-Kahfi ini macam Bukhari mereka. Lepas tu man la yahduruhul faqih, al-istibsar wa tabsir. Dia dapat. Dia bagi al-kutubul arba'ah sebagai asas. Lepas tu ada di kitab-kitab lain. Subharul Anwar. Dia macam kita juga kitab-kitab. Jadi kita kena tahu ni, khususnya ahli ilmu yang boleh baca dalam bahasa Arab khususnya lah. Orang yang ahli ilmu ni tak usahlah duk kejar apa-apa, kena mantapkan ilmu, mempertahankan akidah saya rasa. Kadang-kadang kita ni bila ada jawatan resmi pun duk cari kerja benda-benda lain lagi, hak ni tinggal. Saya rasa tak setuju. Buat itu, buat ini. Sedangkan akidah ni orang duk serang, kita tak boleh nak jawab. Dan saya dalam penutup ni saya sebut begini biarlah kita sebut benda penting. Lepas tu saya akan pergilah sebut beberapa akidah dia sebab bagi sejam dah saya. Berdasarkan kepada akidah dan ajaran seperti mana yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan golongan ini, melihat kepada amalan dan tindak tanduk mereka di sepanjang sejarah dan masa kini, Syiah Imamiyah Rafidah adalah merupakan ancaman besar kepada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dia segi dalam konteks akidah. Serta keselamatan ummah. Bukan saja akidah, keselamatan ummah. Ini perpecahan, peperangan, pertumpahan darah ummah akan berlaku kalau mereka bertapak. Kalau mereka bertapak. Dan juga keselamatan negara jika golongan ini dibiarkan bertapak di negara kita.
Antara rumusan yang dibuat oleh Dr.